Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tingkatan 5 bab 2 hukum linear bahagian 2. Baik. Video ini kita akan belajar menentukan nilai-nilai pemalar bagi hubungan tak linear. Nilai-nilai pemalar bagi suatu persamaan tak linear boleh ditentukan dengan mengikut 3 langkah berikut. Pertama, kita tukarkan persamaan tak linear itu kepada bentuk linear y sama dengan mx tambah c seperti mana kita dah belajar video lepas. Plot graf Y melawan X dan lukis garis lurus penyuaian terbaik jika garis lurus penyuaian terbaik tidak diberi. Ketiga, tentukan nilai-nilai pemalar daripada nilai kecerunan dan nilai pintasan Y. Baik, kita lihat contoh. Contoh 1, lihat Jadual 1 menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang dihubungkan melalui persamaan Y sama dengan A bahagi X tambah BX dengan keadaan A dan B adalah pemalar. Okey, jadual dengan data-datanya diberi X dan Y. Soalan A, plotkan graf XY melawan X kuasa 2 dengan menggunakan skala 2cm kepada 5 unit pada paksi X kuasa 2 dan 2cm kepada 10 unit pada paksi XY. Okey, kita tumpukan soalan A dulu. Kita akan melukis graf. Baik. Jadi, kita lihat kita punya data kita X dan Y dan kita lihat yang apa yang kita perlu plotkan graf dengan paksi XY melawan X kuasa 2. Oleh itu, guys, kita kena ada table baru ya untuk data baru X kuasa 2 XY. Jadi, apa yang dimasukkan dengan data X kuasa 2? Okey, lihat data lama X sama dengan 1 ialah 1 kuasa 2 sama dengan 1. Okey, untuk 2 kuasa 2. 4. Okey, dan 3 kuasa 2 9. Okey, ini untuk X kuasa 2 dan seterusnya. Baik, manakala data untuk XY ialah kita ambil data lama X, Y 1 dan 47 kita darabkan. Baik, 47. Begitu juga dengan data 2, 21 darabkan. Okey, dan seterusnya. Baik. Okey, setelah data baru kita dapat, kita lukis graf, menggunakan graf. Okey, kita tentukan dulu paksi menegak, paksi melintang dia. Ya, paksi menegak dia ialah XY dan paksi melintang dia ialah X kuasa 2. Jadi, lepas tu kita tentukan skala mengikut soalan. Skala dia 2 cm kepada 10 unit pada paksi XY. Okey, so maknanya setiap 2 cm 10 unit. 50. Okey. Dan untuk paksi X kuasa 2, 2 cm kepada 5 unit. Okey. Okey. Baik. Setelah skala dah betul, kita plot untuk titik X kuasa 21, XY 47. Titik pertama. Okey. Titik yang kedua, 442. Titik yang ketiga, 4 dan yang terakhir, titik 25, 10. Okey. So, berhati-hati bila plotkan graf, baca betul-betul data dan letakkan plot tu dengan baik dan sempurna. Okey, lepas tu kita kena ambil pembaris, kita akan buat penyuaian garis lurus yang terbaik. So, jadi betulnya, okey, mungkin ada satu titik lari sikit ke boleh, mungkin kita ambil sebanyak mana titik yang kita mampu lukis, tulis, gariskan. Okey. So, kita dapat satu garis lurus. Okey, pastikan garis lurus itu intercept, pintas pada paksi XY. Okey. Jadi, inilah cara kita melukis graf untuk soalan A. Okey, untuk soalan B, daripada graf anda, cari B1 nilai A dan B. Ini yang kita perlu cari nilai pemalar A dan B. Baik. Yang diberikan dalam soalan kita ni, persamaan tak linear, iaitu Y sama dengan A bagi X tambah BX.
Okey, kalau lihat betul-betul persamaan ini adalah fungsi y. Tetapi kita punya garis menegak paksi xy, ya. Dan dia tak serasi, ya, sebab sini y. Oleh itu kita kena darab semua persamaan ini dengan x. Okey, so kalau kita darab dengan x, pastikan setiap kita darabkan dengan x. Jadi apa akan jadi? Ya. Okey, so kita permudahkan sehingga kita dapat satu persamaan XY sama dengan A tambah BX kuasa 2. Okey, kita susun kedudukan. Okey, bagi BX kuasa 2 di depan, A di belakang. Okey, jadi apa yang kita dapat kat sini, kita boleh bandingkan dengan persamaan lurus Y besar sama dengan M, X besar tambah C. Okey, so kalau kat sini Y besar sama dengan XY, manakala okey, sama dengan paksi XY, ya, kita memang ada XY. X besar sama dengan X kuasa 2. Okey, betul. Memang kita ada paksi X kuasa 2. Kita check balik semula, betul ke tak? Okey, betul. Okey, kemudian persamaan garis lurus kita ni, kita ada kecurunan, iaitu M. M ni kita bandingkan dengan B. Dan pintasan C, kita bandingkan dengan A. Okey, so B itu adalah kecurunan. So, apa rumus kecurunan? Rumus kecurunan ialah Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Okey, so maknanya kita kena ada dua titik untuk dapatkan nilai kecurunan. Selebihnya kita ambil titik yang kita dah plot, ya. Boleh ambil mana-mana titik dalam garisan, tapi cikgu lebih senang suka gunakan titik yang kita dah plot dan kena pada garisan. Okey, contohnya titik yang kedua ni iaitu 4.42 dan titik yang terakhir ni iaitu titik 25.10. Okey. So, ambil titik yang kena pada garis. Okey, jadi kita isi dalam formula kecurunan. 42 tolak 10 bagi 4 tolak 25. Dan nilai B kita ialah negatif 1.524. Baik. Okey, untuk pintasan C, kan? Kita lihat betul-betul pintasannya. Pada nilai apa tu? Ya, nilai itu 48. Dan oleh kerana C sama dengan 48, A pun 48. Okey, itulah caranya kita cari nilai pemalar dengan menggunakan graf linear ini. Okey. Seterusnya untuk soalan B2 Cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. Okey. Soalan ini yang kena berhati-hati sebab kalau nak cari nilai Y dengan nilai X 2.5, dalam graf kita, garisan paksi X kuasa 2, kita ada X kuasa 2. Maknanya, kita kena kuasakan 2, nilai 2.5. Jadi, 6.25. Okey, kenapa? Sebab kita kena tunjukkan, ambil pembaris, kita buat garisan putus-putus pada nilai 6.25 pada paksi X kuasa 2. Dan kita pantulkan kepada paksi XY. Dan kita dapat nilai di situ pada paksi XY ialah 38.5. Jadi, nilai 38.5, awak kena hati-hati sekali lagi. Ini bukan nilai Y, ini adalah nilai XY. Ya, dalam soalan dia minta apakah nilai Y. Jadi, Y sama dengan 38.5 bagi X. Okey, so nilai X tu daripada soalan 2.5. 38.5 bahagi 2.5. So, akhirnya kita dapat jawapan 15.4. Okey, itulah caranya penyelesaian untuk contoh 1. Baik, mari kita lihat untuk contoh yang kedua. Okey, ini daripada buku teks muka surat 40. Jadual berikut menunjukkan nilai-nilai eksperimen bagi dua pembeli ubah X dan Y yang dihubungkan oleh persamaan Y sama dengan P K kuasa X dengan keadaan P dan K ialah pemalar. Okey, boleh lihat jadual dengan datanya X, Y. Okey, kita tumpukan soalan kita, soalan A dulu A, tukarkan persamaan Y sama dengan PKX kepada bentuk linear. Okey, so macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk linear? Dia punya clue dia, kita lihat clue dia ialah pada soalan B, iaitu log 10Y. Bermakna kita kena letak log 10 pada persamaan Y sama dengan PKX. Okay, kita tengok apa jadi. Pastikan log 10Y sebelah kiri ada dan sebelah kanan pun ada log 10. Okey, log 10Y sama dengan log 10 PKX. Okey, PK kuasa X. Jadi, so dalam hukum logaritma, log,
Okey, kita boleh pecahkan pada dua bahagian P darab KX tu kepada log 10 tambah log 10 KX. Okey, kemudian perhatikan kuasa X pada K tu kita boleh bawa ke depan. Okey, jadi cikgu susunkan kedudukan mula dan kita boleh bandingkan bahawa persamaan ini dah linear dengan keadaan Y besar sama dengan log 10Y. Betul kan? Ya. Dan X. Okey, X ni kena hati-hati. X besar ni tak boleh kita ambil log 10K. Ya, sebab X besar ni dia apa jua X. Kena hati-hati ya. So X besar ni adalah X. So maknanya X besar tu adalah X. Maka M ialah log 10K dan C ialah log 10P. Ingat ya. M adalah kecurunan, maka C adalah pintasan. Okay. Right. So, mari kita tengok data kita. Dan data ini perlu diubah dengan data yang baru sebab mengikut soalan, bila kita nak plot untuk soalan B, okay, untuk soalan B, bila kita nak plotkan graf, kita perlukan data yang baru. Sebab B ni, plot graf log 10Y melawan X dengan menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 1 cm kepada 0.2 unit pada paksi log 10Y. Seterusnya, lukis garis lurus penyuaian terbaik. Okay, so macam mana kita nak dapatkan data baru? Okay, data baru ni, X dengan log 10Y. Seperti mana data lama, X nilai dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita letak juga sama untuk X 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, untuk Y, data lama Y, tapi data baru kita log 10Y. Maknanya 4.8 log 10 4.8. Tekan kalkulator, nilai dia 0.68. Okey, begitu dengan 5.8 log 10 5.8. Kita tekan kalkulator 0.76 dan seterusnya ya. Kita akan dapat data baru ni. Baik, setelah data baru ni kita dah dapat, apa yang kita harus lakukan? Kita kena plot, kena ada kertas graf, tentukan paksi menegak dan paksi melintang dia. Okey. Log 10Y dengan paksi X ya. Oleh itu, dan kita kena tentukan juga skala dia. Mengikut soalan, dia minta 1 cm kepada 0.2 unit pada paksi log 10Y. Tahu letaklah ya. Okey, kemudian kita ada skala untuk paksi X. Diminta 1 cm kepada 1 unit pada paksi X. Letak ya. Okey, tentu apabila skala kita dah dapat, kita boleh lakukan proses plot. Okey, seperti mana titik pertama ialah 2, 0.68, 2 pada X dan 0.68 pada log 10Y. Titik kedua ialah 3, 0.76 dan seterusnya. Pastikan anda plot dengan betul. Jangan salah. Okey, baik. Setelah kita dah plot, ambil pembaris, kita buat garisan penyuaian terbaik. Mesti garis lurus. Okey, pastikan anda ada pembaris yang panjang untuk lukis. So, apa kita dapat? Satu garis lurus. Dia banyak mungkin titik kita dapat. Mungkin ada satu atau dua titik yang lari sikit. Tak apa. Kita adjust tengah-tengah. Okey. Ambil pensel. Kita lukis. Okey. Alright. So, kita dapat satu garis lurus. Yang mana kena pintas pada paksi log 10Y ya. Okey, dah cantik dah. Alright, so ini soalan B, okay? Kita dah lukis. Baik, untuk soalan C, daripada graf cari nilai P dan nilai K. Okay, nilai pemalangnya. Okay, daripada soalan A kita tadi, ingat tak soalan A? Okay, yang kita dah tentukan Y besar sama dengan log 10Y, X besar sama dengan X. Okay, okay, so kita perlu ambil log 10K sama dengan M dengan log 10P sama dengan C. Okay, ambil log 10K sama dengan M dengan log 10P sama dengan C untuk penyelesaian. Jadi, okay, apakah M? M adalah kecurunan. Oleh itu, kecurunan mempunyai formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, ambil mana-mana titik dalam graf kita di mana titik itu berada dalam garisan. Dan seeloknya titik itu ada dalam data kita juga. Senang cari. Tak perlu nak ambil titik-titik lain. Boleh kita ambil titik selain daripada titik data kita. Okey, tapi seleloknya kalau cikgu ambil titik yang kedua, 3076.
Dan titik yang keempat ni iaitu 5 dengan 1 Alright, so masuk nilai ni ke dalam formula kita. Okay, so 1 tolak 0.76 bagi 5 tolak 3. Kira betul-betul, kita akan dapat log 10K sama dengan 0.12. Jadi, seterusnya untuk C yang kita, lupa. Log 10K sama dengan 0.12. Jadi, K kita sama dengan 10 kuasa 0.12. Okay, ini daripada hukum log kepada hukum indeks. Ingat balik macam mana kita dapat formula ni. Dan tekan calculator betul-betul, kita dapat K nilai sama dengan 1.318. Okay. Baik, untuk C, pintasan pada paksi log 10Y. Nilai dia apa kat situ? Nilai dia 0.4. Okey, jadi log 10P sama dengan 0.4. Oleh kerana kita nak nilai P, kita hapuskan log dengan menggunakan hukum log kepada hukum indeks. P sama dengan 10 kuasa 0.4. Okey, itu tekan calculator log 10 kuasa 0.4. Kita akan dapat 2.512. Okey, itu saja untuk contoh yang kedua. Saya harap contoh pertama tu yang tua ini, contoh pertama itu kita tanpa log. Yang contoh kedua ni ialah dengan kaedah penyelesaian menggunakan log Okey, itu saja untuk video ni. Sekian, terima kasih.